Hai murid-murid, selamat datang ke channel Cikgu. Jangan lupa subscribe ya. Baik. Dalam video ini, Cikgu akan membincangkan bagaimanakah kamera tertentu yang murid-murid belajar ataupun sama-sama kita belajar ataupun yang Cikgu terangkan digunakan untuk menentukan fungsi bagi satu graf ataupun satu lengkung apabila gradient functionsnya, apabila fungsi kecerunannya diberikan. Okey, kalau murid-murid masih ingat semasa murid-murid belajar differentiation dy dx, graf bagi fungsi itu ataupun fungsi bagi graf itu diberikan, iaitu y dalam sebutan x. So di situ apabila y iaitu fungsi bagi satu graf ataupun functions of graph diberikan y dalam sebutan x, anda dikendaki menentukan gradient function ataupun fungsi kecerunaan. Bagaimana? Ya, bagi y yang berada dalam dy dx itu kita akan lakukan dy dx. So dy dx yang kita perolehi adalah gradient function. Okey, di sini kalau di situ iaitu dalam differentiation y diberi dalam sebutan x, anda akan cari dy dx dalam sebutan x. Okey, di sini sebalik pula. Okey, apa sebaliknya? Okey, kalau differentiation y jadi dy dx, maka dalam integrations dy dx itu akan tukar jadi y, iaitu dalam sebutan x. Kita nak belajar sebalik pula. Bagaimana dy iaitu fungsi kecerunan ataupun gradient functions itu selepas dilakukan kameran, bagaimana ia tukar menjadi fungsi bagi graf berkenaan ataupun lengkung berkenaan. So akhirnya anda akan dapat menentukan fungsi bagi graf berkenaan iaitu y dalam sebutan x. Okey. Sekarang bagaimanakah kita akan gunakan kamiran tertentu ataupun indefinite integral yang murid-murid belajar ke atas soalan ini dan memperolehi jawapan iaitu fungsi bagi graf yang terlibat dalam soalan ini. Okey, sebelum kita lakukan kamiran tertentu ke atas sebutan ataupun gradient function yang diberikan, cuba kita baca dan fahamkan kandungan soalan dahulu. Okey, perhatikan di sini. A curve passes through the point -1, 5. Okey, so maksudnya ada satu graf bentuknya adalah lengkung, ya, curve ya, lengkung, dan lengkung itu ataupun graf itu melalui titik -1, 5. Okey, so itu adalah ya penerangan berkenaan dengan lengkung dan juga lengkung itu melalui titik mana. Okey, ayat seterusnya. Given the gradient functions, adalah diberikan fungsi kecerunan, gradient function. Fahamkan gradient function dy dx. Maksudnya untuk soalan ini dy dx sudah pun diberikan tapi dalam bentuk function, bukan dalam bentuk nombor. Okey, dalam bentuk function iaitu dalam sebutan x, iaitu ianya adalah 3x kuasa 2 tambah 8x. So di sini ya, untuk graf pada titik -1,5 itu fungsi kecerunan ataupun dy dx gradient functions adalah 3x kuasa 2 tambah 8x. Okey, sekarang itu adalah penerangan berkenaan dengan soalan. So sekarang, okey, selepas diberikan penerangan, okey, apa pula kehendak soalan? Okey, perhatikan, find the function of the curve. Functions of the curve. Maksudnya anda dikehendaki menentukan fungsi bagi graf berkenaan, iaitu bagi lengkung berkenaan. Fungsinya maksudnya apa? Ya, y dalam sebutan x. So kita perlu tukarkan dy dx itu menjadi y dalam sebutan x, iaitu dy dx dalam sebutan x menjadi y dalam sebutan x. Bagaimana ini boleh dilakukan? Ya, dengan menggunakan kamiran tertentu ke atas
fungsi gradient yang diberikan ataupun fungsi kecerunan yang diberikan. Boleh? Okey. Sekarang cikgu akan tunjukkan satu persatu bagaimana murid-murid boleh gunakan kamera tak tentu yang dipelajari oleh murid-murid, iaitu indefinite integral, supaya kita dapat memberi jawapan bagi soalan berkenaan. Boleh? Okey, sebelum cikgu teruskan, okey, cikgu berikan lakaran dulu. Okey, lakaran dulu. Okey, perhatikan. Daripada penerangan tadi adalah diberitahu ada satu lengkuk. Okey, katakan titik di sini adalah negatif 15, ya, negatif 15. Dan pada titik ini, okey, pada titik ini, gradient functions iaitu dy over dx adalah 3x kuasa 2 tambah 8x. Okey, diberikan. So yang ini adalah gradient function ataupun kita panggil fungsi kecerunan. Okey, faham? Okey, so sekarang ya, dy dx dah diberikan. Apa yang dikendaki ialah ya, anda perlu kenalkan integrations, iaitu kamiran tak tentu ke atas, okey, untuk fungsi kecerunan ataupun gradient function supaya akhirnya menjadi y sama dengan dalam sebutan x. Okey, bagaimana sebutan x di sini dan bagaimana dy dx itu dy over dy ini akan tukar menjadi y. Kita akan bincangkan satu persatu. Boleh? Okey, kita mulakan sekarang. Cikgu padam balik. Okey, so ada satu lengkuk. Titik di sini adalah negatif 1, 5. Dan di sini dy over dx adalah 3x kuasa 2 tambah 8x. Okey, sekarang cikgu nak tunjukkan bagaimanakah kamiran diperkenalkan, iaitu kamiran tak tentu indefinite integral, supaya kita dapat hasilkan ya fungsi bagi graf berkenaan untuk gradient function yang diberikan. So kita mulakan. So adalah diberi dy over dx sama dengan 3x kuasa 3x kuasa 2 tambah 8x. Okey, sebelum cikgu terangkan ini bagaimana ia akan tukar menjadi, iaitu sebelum kita lakukannya ya, dy sama dengan 3x kuasa 2 tambah 8x dx. Okey, apa yang cikgu nak terangkan bagaimana dy ini akan jadi y. Yang ini anda faham. Ini tak ada masalah. Cikgu nak terangkan yang ini. Okey, so bila dy itu bagaimana nak jadikan y? So anda akan tahu. Okey, so cikgu gunakan contoh sebagai ulang kaji saja. Apa yang cikgu nak lakukan ialah cikgu nak ulang kaji supaya anda dapat memaham. Okey, bagaimana dy dx, dy ini menjadi y. Okey, so sekarang perhatikan. Okey, katakan kita ada dx. Bagaimana dx ini kalau kita lakukan kamiran? Seperti mana murid-murid tahu, jika kita nak lakukan kamiran ke atas satu sebutan, sebutan itu mestilah sama ada x kuasa n ataupun kxn. Mestilah dalam sebutan ini. So, jika kita nak lakukan kamiran ini, maka sebutan yang diberikan ini sama ada dalam bentuk ini ataupun bentuk ini. So, yang ini sebenarnya ialah kamiran 1 dx. Maksudnya, saya ataupun cikgu masih kekalkan nilai, tapi hanya ubah bentuk dia saja. Nilai kekalkan. Nilainya berapa? 1 dx. Tapi ubah bentuk dalam bentuk xn ataupun kxn. So di sini perhatikan, yaitu nilai mesti 1, tetapi bentuk xn. So kita dapati 1x kuasa kosong. Sebab x kuasa kosong kan 1. So sekarang kita dapati adalah integration 1 x kuasa kosong dx. Okey, perhatikan sekarang bentuk yang dikendaki
Seperti mana kita boleh lakukan kamera. Boleh? Sekarang kita dah bawa ke bentuk yang boleh kita lakukan kamera. Okay, sekarang kita lakukan kamera. Okay, so dari sini kita dapati apabila kita lakukan integration ke atas dx, maka yang ini adalah x1 x kuasa kosong dx, yaitu perhatikan di sini, yaitu adalah sama dengan 1x kosong tambah 1 n tambah 1 bahagi dengan kosong tambah 1 tambah c. So sama dengan 1x bahagi dengan 1 tambah c. So maksud di sini apabila kita lakukan kamiran ke atas dx, ia akan jadi x tambah c. Apabila dx ini dilakukan kamiran, anda akan dapat x tambah c. Kalau anda faham yang ini, sekarang fahamlah anda. Okey? Ya, jika kita lakukan jika kita lakukan kamiran ke atas dy. Kalau kamiran ke atas dx adalah x tambah c, maka kamiran ke atas dy ialah y tambah c. Sebab itu cikgu ambil masa nak terangkan. Kalau cikgu terus tulis, kalau lakukan kamiran ke atas dy, murid-murid akan dapat y tambah c. Bagaimana you akan dapat y tambah c? Cikgu faham. Tetapi ada tak semua murid faham? Sebab itu mungkin di antara murid sudah lupa. Okey? Sebab itu untuk mengingatkan balik bagaimana kalau lakukan kamiran ke atas dy, dia akan jadi y tambah c. Cikgu gunakan contoh penjelasan tadi. Okey? So sekarang anda faham kan kalau kamiran ke atas dx dapat x tambah c, maka kamiran ke atas dy ialah y tambah c. Okey. So sekarang kita dah tukarkan kepada dy menjadi y tambah c. Bagaimana dengan memperkenalkan kamiran? Tapi jangan lupa, kan cikgu dalam banyak penyelesaian persamaan cikgu ada terangkan, ya, dalam satu persamaan, kita boleh lakukan perubahan ke atas satu sebutan jika diperlukan. Tetapi perlu ingat, jika kita lakukan perubahan ke atas satu sebutan, yang lain juga perlu mengalami perubahan yang sama. Itu syarat yang dibenarkan dalam matematik ataupun matematik tambahan. So, cikgu gunakan yang dibenarkan itu ke atas, ya. Kita perlu tukarkan dy menjadi y, yaitu dy menjadi y. Bagaimana dengan memperkenalkan kamera? So apabila cikgu perkenalkan kamera di sebelah kiri, maka cikgu perlu kenalkan kamera di sebelah kanan. Boleh? Mengikut peraturan syarat yang diberikan di dalam matematik. So sekarang cikgu dah lakukan kamiran ke atas dy dapat y tambah c. Dan jangan kata you tak tahu bagaimana nak kamirkan 3x kuasa 2 tambah 8x dx. Anda kan biasa ni. So sekarang kita perlu lakukan kamiran ke atas sebelah kanan pula. Okey? So di sini kita ada dua sebutan. Sebutan pertama ialah kamiran ke atas 3x kuasa 2 dx. Bagaimana? Ya, 3x 2 tambah 1 bahagi 2 tambah 1 tambah c. Okey, so 2 tambah 1, 3. 3. So sekarang ia menjadi x kuasa 3 tambah c. So apabila kamiran ke atas 3x kuasa 2, kita dapat x kuasa 3 tambah c. Okey, sekarang yang 3x kuasa 2 kita dah lakukan kamiran. So kita dapati x kuasa 3. Okey, tadi dia x kuasa 3, ya. Okey, x kuasa 3. Okey, sekarang kita nak lakukan kamiran ke atas yang ini pula, iaitu kamiran ke atas 8x dx. So yang ini adalah ya kamiran 8x kuasa 1 dx. Faham kan? So iaitu 8x
1 tambah 1 bahagi 1 tambah 1, okey, tambah C. Okey, perhatikan di sini 1 tambah 1 2. So 2, yang ini adalah 4. Okey, so sekarang perhatikan kita perolehi 4x kuasa 2 tambah C, ya. Nah, ini adalah hasil kamiran bagi kamiran ke atas 8x dx. Boleh? Okey, sekarang kita dah perolehi. Perhatikan di sini, yang ini adalah 4x kuasa 2. Okey, so sekarang cikgu dah kata bila cikgu buat lakukan kamiran ke atas 3x kuasa 2 ada 1C. Bila lakukan kamiran ke atas 4 ataupun kamiran ke atas 3x kuasa 2, cikgu dapat 1C. Ke atas 8x ada 1 lagi C, dan apabila y kita ada 1C. Maksudnya setiap satu ada C, ya. Okey, so yang 2C ini cikgu dah jadikan 1C. Masih ingat sebab C adalah constant. So di sini maka y yang dihasilkan dengan C dan yang ini ada C. So C ini dan C ini akan jadi satu sebab C adalah constant. So apabila nombor-nombor itu disatukan, okey, tak kira berapa C. Okey, dibuat kamiran tak kira ada berapa nombor. Apabila nombor-nombor itu disatukan sama ada dalam tambah ataupun tolak, akhirnya kita akan dapat satu nilai saja. Sebab itu, walaupun kita ada banyak C di sini, iaitu apabila lakukan kamiran ke atas satu sebutan, kita akan ada satu nombor C constant. So kita akan ada C di sini, C di sini, C di sini. So semuanya adalah 3C. Okey, so nombor-nombor yang 3 constant ini sama ada kita tambah ataupun tolak, akhirnya menjadi satu nombor sahaja, iaitu 1C. So maksud di sini adalah ya y sama dengan x kuasa 3 tambah 4x kuasa 2 tambah C. Okey, perhatikan sekarang. Ya, dengan melakukan kamiran ke atas gradient function yang diberikan, perhatikan sekarang daripada dy menjadi y, yaitu dalam sebutan x. So sekarang kita dah dapatkan fungsi bagi graf berkenaan, tetapi fungsi yang kita cari ini belum lengkap lagi. Mengapa belum lengkap? Sebab nilai constant ini belum ditentukan. Kita dah bentukkan ke bentuk fungsi. Kita dah tukarkan daripada gradient function, fungsi kecukuran, dengan melakukan kamiran tak tentu. Ya, kita dah tukarkan menjadi fungsi. So, fungsi untuk graf lengkung itu sudah pun dicari, tetapi belum lengkap. Mengapa belum lengkap? Sebab nilai C belum ditentukan. So, bagaimana C perlu ditentukan? Pastilah, kalau nak tengok C dalam bentuk nombor, maka Y perlu digantikan dalam bentuk nombor dan X pun perlu digantikan dalam bentuk nombor. Okay, dari mana kita akan perolehi nilai untuk X dan Y? Semestinya ya di titik mana kita lakukan pengiraan ini ataupun di titik mana kita lakukan masalah ini. So di tempat ini di mana kita sedang bincang ini, ya, di titik sini X adalah negatif 1 dan Y ialah 5. So di sini kita dapati X adalah negatif 1 manakala Y adalah 5. So apa yang kita lakukan sekarang? Ya, kita akan ganti ke sini supaya kita perolehi apakah nilai C. Boleh? Okey, cikgu padamkan ini. Okey, cikgu salin, iaitu Y sama dengan X kuasa 3 tambah 4X kuasa 2 tambah C. Okey, apa yang kita nak lakukan sekarang adalah kita akan gantikan ya X dan Y ke fungsi yang belum lengkap ini supaya memperolehi C. So Y adalah 5. So 5 sama dengan X adalah negatif 1. So negatif 1 kuasa 3 tambah 4 negatif 1 kuasa 2 tambah C. So di sini ada 5 sama dengan negatif 1, ya, iaitu negatif 1 kuasa 3. Negatif 1 kuasa 2 ialah positif 1. So darab jadi tambah 4 tambah C. So sekarang perhatikan negatif 1. So ini adalah 5 sama dengan 3 tambah C.
dari sini kita peroleh C adalah 5 tolak 3 iaitu 2. Boleh? So sekarang C kita sudah tentukan. So apakah fungsi graf sekarang sebenarnya? Semestinya ya 2. So sekarang perhatikan, ya kita berjaya mendapatkan fungsi bagi graf apabila gradient function itu diberikan. Faham? So ini adalah satu contoh, okey, di mana kamiran tak tentu ataupun indefinite integral digunakan untuk menentukan fungsi bagi satu graf. Okey, apabila kamiran itu diperkenalkan ke atas gradient function. Okey, so ini adalah satu contoh. So cikgu harap murid-murid akan menggunakan contoh yang cikgu bincang dalam video ini sebaik mungkin. So sekarang perhatikan, find the function of the curve. So kita dah tentukan function of the curve adalah y sama dengan x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tambah 2. So ini adalah fungsi bagi graf. Bagaimana kita lakukan? Ya, kita lakukan kamiran tak tentu ataupun indefinite integral ke atas gradient function ataupun fungsi kecerunannya diberikan. So harap penerangan yang cikgu berikan ini akan bantu murid-murid untuk memahami bagaimana indefinite integral ataupun kamiran tak tentu diguna pakai untuk menukarkan gradient function yaitu dy dx menjadi function yaitu y, kedua-duanya adalah dalam sebutan x. Harap gunakan video ini ataupun apa yang cikgu terangkan dalam video ini sebaik mungkin untuk memahami kegunaan indefinite integral ataupun kamiran tak tentu dalam mencari fungsi bagi satu graf sekiranya gradient function ataupun fungsi kecerunan bagi graf itu pada satu titik diberikan. Okey, so seperti biasa, kalau anda berpuas hati dengan penerangan yang cikgu berikan dalam video ini berkenaan dengan tajuk ataupun perkara yang kita pilih untuk dibincang, berikan thumbs up, like bagi cikgu. Okey, di ruang komen pastikan anda letakkan komen-komen anda mengapa video ini sesuai dikongsi untuk murid-murid matematik tambahan SPM. Dan jangan lupa bell button itu supaya anda dapat notifikasi video-video cikgu yang lain di YouTube. Okey, seperti biasa di akhir jumpa lagi dalam satu lagi video. Terima kasih.